Okey, Land Rover Defender. Siapa tak kenal? Sebuah pickup ataupun truck utility yang rugged, yang serba boleh, tahan lasak, heavy duty, semua benda lah. Dan agak sinonim juga dengan kita punya negara Malaysia sebenarnya. Sebab dulu-dulu mungkin korang sempat ataupun korang tahu badan-badan uniform kita pernah pakai Defender untuk macam-macam tugas lah. Ambulans ada, polis ada, kereta perisai pun ada. Lepas tu siapa-siapa yang nakal-nakal tu mungkin pernah kena angkut dengan forensik ataupun polis punya Defender. Tapi hari ni kita nak cerita pengganti dia, 2021 punya model Land Rover Defender serba baru. Okey, inilah dia Land Rover Defender serba baru. Apa macam? Handsome tak? Bukan saya, kereta ni handsome tak? Okey, sekarang ni untuk pelancaran kat Malaysia baru dilancarkan. Dia cuma ada Defender 110 iaitu model 4 pintu ataupun 5 pintu. Dan untuk body macam ni pula ada dua variant sekarang ni, P300 dan juga P400. Yang P300 tu harga hampir 800,000 dan P400 harga hampir 1 juta harga permulaan. Dan Defender ni untuk generasi yang terbaru ni kita boleh custom, ada pilihan barang sampai 170 aksesori. Jadinya kalau korang pakai Defender, jiran pun pakai Defender, tak mungkin lah kereta tu sama sebiji, mungkin ada spek lain-lain sikit. Hari ni Land Rover Defender P300. So yang ni dia pakai enjin 2 liter Enginium, power lebih kurang 300 horsepower dan 400 Newton meter torque. Defender baru ni, okey, dia memang dah lain terus lah daripada Defender dulu. Tapi pada masa yang sama, walaupun siluet dia kita nampak dah lain sangat dah, tetap ada ciri-ciri ataupun elemen-elemen yang dia berkait jugalah dengan Defender dulu. Contoh kita tengok macam tulisan atas ni Defender. Lepas tu lampu ni walaupun baru, matrix LED, tapi rasanya lah kalau kita sekali tengok pun kita tahu dia Land Rover ataupun Defender. Dekat depan ni satu ciri yang saya suka, dia ada macam ruang kemasukan udara ni kiri kanan untuk dia punya intercooler. Kemudian kita gerak ke tepi, jom. Rim ada beberapa pilihan, tapi yang ni dia dapat rim 19 inci, dah nampak cukup besar, warna hitam pula, memang handsome habis. Okey, boleh tengok kat sini ada macam kemasan ni nampak rugged, dia plastik, nampak macam boleh pijak, tak tahu lah kan. Sama juga kat sini, option. Kemudian kat sini ada satu side step untuk kita pijak, sama juga option juga. Dekat lampu ni walaupun sekarang dah LED modern, tapi ada ciri-ciri yang menampakkan dia satu kenderaan yang rugged, yang tahan lasak dan macam sebuah Defender lah. Dan favourite saya, ni berapa kereta sekarang yang ada tyre spare dekat belakang. Defender ni dia kekal macam jiwa SUV macam dulu-dulu, lebih old school, tyre spare kat belakang. Okey, jadi kita akan masuk dalam. Tapi sebelum tu saya nak cerita satu lagi maklumat penting. Defender ni disebabkan dia kereta serba baru sepenuhnya, dia dibina juga di atas platform yang baru sepenuhnya iaitu D7X. Apa benda platform baru ni? Okey, nak cerita macam ni lah. Kalau yang dulu dia pakai leather frame macam lori sikit, macam heavy duty sikit. Yang sekarang ni dia pakai monocoque, lebih ringan, lebih kuat. Jadi antara kebaikan utama dia, bila lebih kuat ni dia lebih selamat, handling lagi sedap, pintu dia bila kita buka. Okey, tengok lantai dia rendah, nak naik pun senang, nampak atas sikit pada lutut je. Pintu pun besar dan bawa mesti best. Okey, bahagian dalam Land Rover Defender ni, best tak best? Kalau nak kata best, dia best yang cara tersendiri lah, bukannya best sebab mahal sebab 800,000 bukan. Okey, pertama sekali kita akan faham Defender ni untuk kegunaan lasak. Jadinya kita akan tengok dia punya ruang dalaman dia, binaan dia nampak ada jiwa rugged dekat situ. Dua benda yang utama kita boleh tengok daripada sini iaitu pemilihan bahan yang diguna. Okey, contoh dekat steering ni biasa leather, tapi dekat dia punya dashboard, papan pemuka ni, kita boleh rasa ada satu material ni macam polystyrene sikit. Sini dekat bawah-bawah ni. Lepas tu kita nampak, okey, elemen kedua kita boleh nampak ni, nama dia exposed construction. Dekat steering, dekat pintu ni kita boleh nampak sikit dia punya macam chassis ataupun tulang body tu sikit. Ni dia ambil sikit inspirasi daripada Defender yang sebelum ni lah. Okey, saya kebetulan tahu macam mana dulu bos lama saya pernah bawa dia punya Defender lama dia. Memang rasa tak berapa selesa lah dengan A-pillar dekat dengan muka. Lepas tu duduk pun agak menegak. Yang ni rasa macam sebuah SUV modern. Macam SUV biasa, mungkin kita bawa Range Rover Sport ataupun Evoque biasa. Tak rasa rugged ataupun terlalu hardcore sangat. Rasa agak relax, selesa, luas.
senang nampak. Lepas tu ada rasa macam commanding view sikit. Kita nampak dia punya hood depan tu besar, flat. Ergonomik pun cun, duduk memang cantik. Ni memang antara kebaikan dia punya platform baru jadilah. Dia dah tak pakai leather frame, jadi itulah kita dapat kabin yang luas. Bukan untuk pemandu je, tapi untuk semualah. Macam saya cakap tadi, tempat simpanan barang memang banyak. Malah bukan setakat konsol tengah ni je. Konsol tengah ni dalam sampai dekat-dekat hampir saya punya siku. Lepas tu dekat papan pemuka ni pun belah penumpang ada, belah pemandu pun, belakang steering ni ada macam benda-benda sikit. Ada 2-3 ruang simpanan ni. Bolehlah kita nak letak kalau kita masuk hutan. Jadi ini cuma kita punya first impression dalam masa yang agak singkat ni. Ditemani juga dengan Encik Kamarul, wakil daripada Land Rover. Tak tahulah korang boleh nampak ke tak. Dia duduk belakang. Dia bantu saya untuk info-info. Saya tak sempat hafal. Baik, untuk Defender kali ni saya nak highlightkan 3 ciri penting, ciri yang utama pada Defender ni. Yang pertama, dia punya 3D surround camera, dan kita boleh access daripada sini terus, tak kira bila-bila masa, sambil bergerak ke sambil berhenti, kita boleh access dan kita boleh pusing-pusing lah untuk kita nak tengok keliling kereta, macam helicopter view, macam bird's eye view macam tu. Dan paparan dia memang agak jelas, 3D, high definition, kita boleh pusing-pusing, agak membantulah kalau kita nak parking. Seterusnya, ciri kedua saya nak highlightkan dia punya terrain response. Jadi dia punya terrain response ni, dia ada banyak mode lah, ikut kesesuaian ataupun permukaan laluan yang kita mandu. Ialah Defender kan, ataupun sebagai sebuah Land Rover, walaupun korang mungkin takkan bawa masuk dia hutan ke, sayang ke, tapi dia tetap kena bina kereta-kereta dia boleh masuk hutan, masuk lasak, off-road semua. Malah kereta ni boleh, dia ada wedding depth dia 900mm, 90cm atas sikit pada pinggang kot. Memang boleh masuk dalam lah. Okey, tapi dalam dia punya terrain response ni ada banyak mode, dan yang terbaru dia ada weight program. Jadi weight program ni dia akan adjust dia punya air suspension untuk tinggikan. Air suspension dia tahap pertama dia akan naik 75mm, naik sikit. Program ni juga dia akan tutup lubang aircon ataupun dia ada flap kat depan tu, supaya air tak masuk dalam enjin, tak masuk dalam sistem kereta. Jadi untuk apa? Untuk kita nak weight lah, untuk kita nak, bahasa Melayu dia, kita nak meranduk air kot. Nak edah-edah sungai, nak edah banjir, boleh lah. Dan atas lagi pada weight program ni, dia boleh tinggikan lagi tambahan lagi 70mm, menjadikan semua total 145mm lah. Dia boleh naik tinggi pakai air suspension untuk laluan yang lebih mencabar lah. Mungkin kita nak lalu dekat batu-batu ke, ataupun jalan-jalan yang memang tak rata lah, sudut-sudut tinggi kan. Okey, yang ketiga saya nak highlight dia punya clear side ground view. Okey, so ini daripada dia punya kamera 360 3D surround view tadi. Okey, ada 2 mode kat sini, on road dan juga off road. Kalau kita bawa cukup perlahan, kita masuk off road dan kita tekan ni. Tengok tu dia nampak ada kamera macam Lucina, basically kamera macam bawah enjin. Dia tunjuk apa berlaku kat bawah enjin tu, apa yang ada bawah enjin. Basically macam kita punya dashboard dan juga enjin ni jadi macam Lucina lah. Okay, jadi driving impression Defender ni best tak best? Defender ni bagi saya lah bukan kereta yang, walaupun dia boleh pergi laju, tapi bukan kereta yang untuk kita bawa laju. Bawa biasa-biasa memang pandang. Kita dekat traffic light memang pandang lah kereta ni atas bawah. Kuasa dia sebenarnya lebih pada mencukupi. Walaupun kereta ni nampak besar, nampak berat, 300 power, 400 Nm tu lebih pada cukup. Dan dia ada pakai gearbox, transmission dia pakai 8-speed automatic daripada ZF. Antara transmission automatic yang paling baik lah, boleh dikatakan dalam industri sekarang ni. Tengok pintu dia pun dah menggambarkan SUV moden. Malah dia punya handle pun nak buka tutup, dia dah macam tegap sikit, senyap sikit. Kalau Defender lama dulu pintu kena baling. Lepas tu dia punya handle dulu macam tarik senapang. Yang ni dia dah senyap, macam moden sikit. Jadi Defender ni yang lama ke yang baru ke, dia tetap akan jadi macam sebuah kenderaan ataupun SUV lifestyle. Cuma yang baru ni lifestyle macam mana? Dia akan kekal lifestyle macam dulu yang outdoor, pergi camping, masuk hutan, Borneo safari, ataupun kenderaan lifestyle untuk hujung minggu minum kopi dekat public car. Dia parking sama dengan supercar, parking dengan Mercedes G-Wagon, macam mana? Cuba korang jawab dekat komen di bawah. Jadi itu saja saya untuk Land Rover Defender yang baru, kita punya first impression. Dan sebarang komen boleh juga tanya dekat komen di bawah. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Lepas tu tekanlah butang loceng sekali. Nanti video-video baru keluar, korang tak terlepas. Baik, Assalamualaikum.